Okay, Assalamualaikum and very good morning to all of you. So today we're going to continue with our final chapter, which is thermochemistry. Okay, so basically, thermochemistry is more or less like you learn about energy. Okay, how to determine the energy, either it's being released or being absorbed. Okay, so we can identify these properties. Okay. Okay. Boleh tengok tak dekat skrin? Boleh. Boleh. Okay. Kelas untuk hari ni kita sekejap je sebab saya rasa saya akan summarize sahaja untuk chapter 7 mana yang penting. Okay. Okay. Kamu ada dapat tak notes yang macam ni? Tak ada lagi Tak ada, doktor. Tak ada. Okay, tak apa. Nanti saya bagi dekat WhatsApp Okay. Okay, so for chapter 7, thermochemistry. Okay, so basically dalam thermochemistry ni apa yang you all belajar? Okay, you all belajar berkenaan dengan perubahan tenaga. Okay, perubahan tenaga dalam sesuatu tindak balas kimia. Okay, so kalau awak tengok kadang macam contohlah awak basuh baju kan, yang sabun serbuk tu kalau awak tengok bila awak campur dengan air dia akan jadi panas. Dia jadi panas, okay. So ada certain macam ais awak pegang dia jadi sejuk kan. Okay, jadi macam proses yang terlibat tu, okay, dia sebenarnya ada merujuk kepada perubahan satu parameter kita panggil sebagai perubahan suhu. Okay, so tenaga ni kalau kita nak tengok sama ada dia endothermic atau exothermic, okay, so kita akan bergantung kepada perubahan suhu. Okay, so kat sini sebab tu kamu akan tengok ada formula yang terlibat dengan perubahan suhu. Okay, so thermochemistry is study of heat change in chemical reaction. Okay. Okay, so thermochemistry ni definition dia, okay. So basically when you try to understand how to determine perubahan tenaga ni kan, okay. So macam saya cakap tadi, when you want to evaluate or you want to determine the heat, what we call as energy changes, okay. So basically you need to identify the temperature changes first, okay. So daripada perubahan suhu ni kamu akan masukkan dalam formula and after that kamu dapat kira perubahan tenaga. Okay. Okay, so dalam in order for you to understand, okay, this phenomena, okay, this process, you need to know there are terms we call as system and surrounding. Okay. Sistem ni adalah specific part of the universe. Maksudnya kalau dalam contoh tindak balas kimia tu, sistem ni adalah material yang terlibat. Okay, macam contoh even macam proses combustion kalau kamu bakar arang pun, okay, ada berlaku tindak balas kimia di situ. Okay, di mana kalau macam proses pembakaran arang yang kamu bakar untuk barbecue semua tu kan, sebenarnya ada proses dia. Okay, carbon tu yang kita panggil sebagai arang tadilah, carbon. Okay, tu unsur carbon. Okay, lepas tu campur dengan oksigen. Okay, so dia akan menghasilkan CO2. Okay, so ini adalah salah satu contoh lah, okay, tindak balas kimia yang berlaku sekeliling. Okay, dalam kes ni contoh pembakaran karbon tadi, pembakaran arang tadi kan. Okay, you can see that the system is this reaction. Okay, dan surrounding tu adalah keadaan sekeliling kepada di mana reaction tu berlaku. Okay, in between antara sistem dengan surrounding kita ada satu layer kita panggil sebagai boundary. Dekat boundary ni lah berlakunya sama ada heat tu release ataupun heat tu diserap. Okay.
Okay, so kita pergi kepada types of system. Okay, kita ada 3 different system. Okay, first one is open system. Okay, open system ni dia membenarkan kedua-dua iaitu energy dan mass untuk transfer. Okay, so kalau macam open system ni maksudnya dia tak ada limit ataupun dia tak isolate orang panggil. Okay, dia open. Okay, so dia akan membenarkan perpindahan tenaga dan mass, jisim. Okay, kalau close, dia hanya membenarkan transfer of energy sahaja. Dia tak membenarkan transfer of mass. Okay, so tak ada melibatkan perubahan contoh macam mass of substance yang terlibat, dia boleh dipindahkan ataupun macam menjadi vapor. Yang tu kita panggil sebagai ni lah yang kalau macam melibatkan perpindahan fasa, tu maksudnya open system. Okay, sebab dia melibatkan perubahan mass. Okay, perubahan mass daripada satu fasa ke satu fasa yang lain. Okay, so next is isolated. Okay, isolated ni dia tak membenarkan kedua-duanya sekali. Okay, so kalau macam untuk kita determine heat changes, okay, first of all kita kena determine what kinds of system yang kita perlukan. Okay, kalau kita tak membenarkan energy to transfer, so kita tak tahu nak determine berapa total amount energy yang sama ada diserap ataupun release. Boleh faham Okay, so kita dah pergi kepada types of system. Now we go for the types of enthalpy. Okay, so dalam thermochemistry, terms yang saya panggil sebagai energy tadi sebenarnya kita refer sebagai heat. Okay, heat. Okay, heat ni adalah amount of energy. Okay, heat adalah amount of energy, sama ada dia sama ada dia release ataupun being absorbed by the system. Okay, so types of enthalpy. Kalau exothermic kita panggil sebagai satu proses yang terlibat dalam heat changes, okay, iaitu dengan release amount of energy, we call as heat. Okay, itu maksud dia. Kalau endothermic ni maksudnya dia absorb heat lah. Okay, now we go for the next part, enthalpy of reaction measurements. Okay, so basically kita ada 2 jenis calorimeter. Calorimeter ni adalah satu, orang kata sebagai macam part of apparatus, experimental apparatus yang digunakan pakai untuk menyukat perubahan tenaga. Okay, so kalau macam simple calorimeter ni macam yang kamu tengok dekat slide ataupun video daripada Dr. Hidayah tu, dia sebenarnya menerangkan berkenaan dengan perubahan suhu. Okay, dalam kes ni any eksperimen yang relate dengan thermochemistry, you need to use a thermometer. Okay, so macam yang ada dalam slide lah. Okay, so simple calorimeter ni macam yang contoh diguna pakai yang yang cawan polystyrene tu kan. Okay, lepas tu dia tutup, lepas tu dia letak air dalam ni, lepas tu dia letak thermometer, okay, and then dia suka perubahan suhu. Okay, dalamnya ada substance lah. Okay, substance. Okay, itu simple calorimeter. Kalau macam bomb calorimeter ni selalunya melibatkan proses yang lebih complicated. Contoh macam pembakaran karbon tadi. Okay, kita boleh sukat ataupun kita boleh determine berapa amount energy yang release daripada hasil pembakaran. Dalam pembakaran proses, in the combustion process, you need to know that the process must release heat. Okay, dia mesti exothermic. Okay, sebab dia proses yang menghasilkan heat. Okay, next part is we have 2 terms. Okay, kita panggil sebagai specific heat capacity. Yang ni adalah C kecil, okay, C small letter. Okay, so
you need to be careful with the units. Okay, so here si small letter unit dia adalah joule per gram per degree Celsius. Dalam pengiraan melibatkan thermochemistry, kamu kena guna pakai suhu dalam unit degree Celsius. Untuk kes ni, untuk chapter ni tak perlu tukar kepada Kelvin. Okay, sebab apa? Sebab specific heat capacity yang diberi selalunya dalam unit joule per gram per degree Celsius. Okay, boleh faham kenapa kamu kena tak perlu tukar Kelvin ke apa, kamu dah faham Okay, next term is heat capacity. So heat capacity ni C besar. Okay, C besar ni is the amount of heat required to raise temperature of a given quantity of substance by 1 degree Celsius. Okay, so kat sini unit dia kamu tengok lain kan, joule per degree Celsius. Okay, so apa perkaitan antara C kecil dengan C besar ni kalau kamu nampak? Apa perkaitan dia? Quantity 1 gram. Yes, good. Okay, kalau kamu perasan, kamu boleh nampak detect daripada unit. So kalau kat sini ada per unit 1 gram. Betul untuk yang C kecil ni. Okay, kalau C besar ni dia tak ada unit gram. Okay, itu yang kamu kena tengok lah. Okay, formula pun lepas ni saya akan tunjuk ada formula yang melibatkan pengiraan berbeza, formula yang lain dan nada yang lain. Okay, maksudnya dia bergantung kepada keadaan eksperimen yang dijalankan. Okay, so we go for the next part, types of enthalpy. So basically kita ada bermacam-macam types of enthalpy. Okay, so basically kalau macam enthalpy of formation ni selalunya kita melibatkan proses reaction yang spontaneous. Okay, di mana reaction tu kalau macam contoh material A campur material B terus hasil produk. Dia spontaneous, dia tindak balas secara spontan. So bila dia tindak balas secara spontan, dia tak perlukan kehadiran mangkin. Okay, dia tak perlukan ada material untuk menyebabkan dia bertindak balas. Okay, so selalunya enthalpy of formation ni dia nilai untuk enthalpy dia adalah fix. Formation ni adalah fix dan selalunya simbol dia adalah delta H, F kecil kat bawah. Okay, itu simbol dia. Okay, next enthalpy of combustion. So enthalpy of combustion ni selalunya melibatkan macam contoh yang saya terangkan tadi, pembakaran karbon. Okay, pembakaran karbon yang ni. Okay, pembakaran arang itu salah satu contoh combustion lah. Dan selalunya kalau proses yang melibatkan combustion, pembakaran, kita akan gunakan bom calorimeter. Okay, sebab bom calorimeter ni dia betul-betul orang kata dia memang khas untuk pembakaran. Okay, kalau macam contoh awak guna simple calorimeter tu, cawan apa tu nama dia? Cawan polystyrene. Cawan polystyrene kalau awak letak pembakaran memang dia terbakar lah betul tak? Sebab dia bahan mudah terbakar. So jadi kalau untuk complicated ataupun maksud saya yang lebih reaction yang lebih complicated, basically diorang akan guna bom calorimeter. Okay, so combustion syarat dia mesti ada kehadiran oksigen secara berlebihan. Itu dia. Okay, sebab apa pembakaran pun, contoh kamu nak bakar material apa-apa, dia perlukan oksigen. Kalau tanpa oksigen, okay, dia tak akan berlaku pembakaran. Sebab tu kalau rumah terbakar, kamu kena tengok kawasan tu kalau banyak angin, dia akan cepat merebak. Kamu kena kena tahu benda-benda macam ni. Okay, next. Enthalpy of neutralization. Okay, yang ni melibatkan proses neutralization lah. Okay, neutralization ni proses yang melibatkan contoh acid campur base, dimasukkan salt dan water. Okay, yang ni kamu kena tahu, benda ni basic. Okay, yang ni acid kita panggil sebagai contoh macam hydrochloric acid. Okay, campur dengan sodium hydroxide. Okay, dia akan menghasilkan sodium chloride yang kamu makan kat rumah tu, garam dan air. Okay, ini salah satu contoh lah untuk neutralization. Sama ada kita boleh determine tak dia punya amount of energy yang release. Itu yang kita nak kaji untuk chapter 7. Okay,
Okay, enthalpy solution ni, solution ni just enthalpy untuk macam bila kamu dissolve ke something and then sama ada dia release ataupun dia absorb heat. Itu je lah. Sebab kalau ada certain contoh macam sabun basuh baju sabun basuh baju yang serbuk tu serbuk tu dia sebenarnya kalau kamu perasan bila kamu basahkan pakai air dia akan macam panas dia akan hasilkan ataupun orang kata dia akan release heat okay. So itu melibatkan proses dissolution di mana ada berlaku heat changes terhadap sistem. Okay. Okay, so now let's look for the problem 1. Okay, so saya rasa yang ni ada dalam slide kan? Ada tak dalam slide? Ada, Doktor. Ada Okay, so saya rasa tak perlu saya tunjuk kot sebab perlu tak saya tunjuk benda ni? Perlu. Okay. Okay, untuk problem 1, okay. Bila by the time kamu nak baca soalan, make sure kamu try ada mindset yang try to extract all information in the question. Okay, so basically kalau kamu start nak baca tu, janganlah kamu macam go through scan lepas tu baca balik. Yelah, maksud saya jadi lambat benda tu. Okay, so better kalau kamu dah jumpa problem macam ni, lepas tu kamu terus extract 0.1 gram H2. Okay, 0.1 gram H2. Okay, ni bahan dia. Okay, dan dia mengalami pembakaran. Okay, compress. Okay, and pembakaran ni dia mix sahaja. Okay, dia campur dengan oksigen dan compress. Okay, dalam 1 liter bom. Bom ni bukan bom atom dia bom kalorimeter. Eksperimen saya cakapkan tadi. Okay, bom kalorimeter. Okay, saya tak ingat dia punya tu dalam jadual, dalam slide ada dia punya proses. Okay, so lebih kurang macam ni lah bom kalorimeter. Dia ada suhu, ni termometer, sini stirrer, lepas tu sini reaction. Okay, so yang kawasan ni, yang ni kita panggil sebagai sistem, yang ni kita panggil surrounding, dan surrounding ni selalunya adalah air. Okay, kalorimeter ni kalau kamu tengok dalam kalorimeter ni, yang bahagian sistem ni, dalam ni sistem kan, kita ada satu layer, perasan tak? Layer ni penentu kepada heat capacity yang kamu guna. Faham tak? Sebab apa kamu guna ada formula yang melibatkan heat capacity kat sini? Disebabkan bila energy tu transfer daripada sistem ke surrounding, okay, dia akan melalui this material yang ada pada kalorimeter tersebut. Okay, so selalunya dalam kalorimeter, selalunya boundary ni diorang akan guna aluminium. Okay, selalunya lah, tapi kalau ada bahan lain, so kamu guna pakai yang bahan lain tu lah. Okay, okay. So untuk energy passing through this material, dia perlukan berapa heat capacity yang boleh dimampatkan dalam boundary ni, Okay, so sebab tu dalam formula kamu akan nampak ada wujudnya C besar dan C kecil ni. Sebab tu kamu tak boleh nak ignore, sebab heat energy amount of energy tu transfer daripada sistem ke surrounding ataupun surrounding ke sistem. So dia akan melalui satu boundary. Boundary tu apa? Kita kena tengok pada jenis kalorimeter tersebut. Okay? Okay, lepas tu dalam ni kita ada 1 liter bom. So volume dia 1 liter lah. Okay, volume 1 liter. Okay. And then heat capacity kalorimeter ni adalah nilai ni lah. Okay. Sorry, pardon pula.
Okey, heat capacity dia adalah 9.08. Okey, 9.08 darab 10.04 joule per degree Celsius. Okey. So yang ni kamu boleh tengok unit. Okey, kalau unit dia dah dibagi untuk C besar, so formula yang terlibat selalunya adalah C delta T. Okey. C besar ni selalunya kita akan refer kepada calorimeter. Okey. Tapi let's say kalau macam ada soalan tu dia bagi mass of the boundary tu, so kamu kena guna pakai MC, C kecil, C calorimeter, delta T. Okay. So dekat sini apa yang kamu boleh nampak daripada segi rumus ni, C besar ni sama dengan MC, C kecil. C yang kecil ni adalah calorimeter. This is calorimeter. Yang ni C besar, ni C kecil. Okay, itu berkaitan dia. Okay. Okay, lepas tu the initial temperature adalah 25. So T initial 25 degree Celsius. Lepas tu dia form H2O. Okay. So sekarang ni bila T final ada 25.155 degree Celsius. Okay, lepas tu dia suruh kira apa? Calculate the amount heat release in the reaction. Okay, so dalam case ni first thing kamu kena kira adalah berapa heat yang release. Okay, sebab apa-apa yang melibatkan dengan dengan oksigen, kita akan anggap dia sebagai exothermic. Sebab kat sini pun dia dah bagi tahu awal-awal dekat soalan heat release. Kalau heat release maksudnya dia adalah exothermic. So kalau exothermic, kalau dia dalam dalam enthalpy exothermic, dia punya nilai delta H dia mesti negatif. Boleh faham Dia mesti negatif. Okay, so now this heat release equals to heat absorbed by the calorimeter. Betul. Okay. So Q sama dengan C delta T. So kamu guna pengiraan ni, kamu akan dapat 14.074 kJ. Okay, lepas tu kamu kena ada satu persamaan. Okay, proses apa yang terlibat? Okay, so kamu tulis siap-siap H2 campur O2 dulu menghasilkan H2O. Betul? Okay, lepas tu baru kamu seimbangkan dia. Boleh nampak tak cara saya untuk buat chemical reaction? So lepas tu bila dah imbangkan, baru kamu tengok balik pengiraan mol. Okay, pengiraan mol untuk H2 ni, kamu tengok pengiraan yang dia bagi. Okay, sebab 0.1 ni datang daripada nilai mass yang diberi. Nilai mass yang kat sini. Okay, 0.1 gram of H2. So bahagi dengan 2 sebab molar mass untuk gas hidrogen adalah 2 darab 1. Sebab ada 2 molekul hidrogen. Okay, so sama dengan 0.05 mol. Okay, sekarang ni dalam kes ni number of mole of H2O sama dengan number mole of H2 hidrogen, gas hidrogen. So dekat sini bila ada 0.05 mol H2O, dia akan menghasilkan 14.074 kilojoule energy. So macam mana pula dengan 1 mol? Okay, sebab sekarang kita nak buat pengiraan amount of heat release dalam unit kilojoule per mol. So dalam kes yang ni sebenarnya dia belum habis lagi menjawab soalan. Okay, yang ni dia tak habis lagi jawab soalan. So dia perlu daripada 0.05 ni, okay, dia buat perkadaran. Dia buat perkadaran kalau 1 mol berapa heat energy yang release. Okay, itu maksud dia. Okay, untuk dapatkan jawapan ni, so 14.074 kilojoule ni kamu akan bahagi dengan bilangan mol. Kamu akan dapat 1 mol tu berapa heat energy yang release. Okay, so enthalpy ni kamu tengok kat bawah ni, dia menjawab soalan tak? Kamu dah buat pengiraan and then kamu dapat 281.48 kilojoule. Okay, adakah ini menjawab soalan? Tak lagi. Tak lagi, okay, good. Sebab kamu kena letak unit negatif. Negatif ni menunjukkan heat release.
Kalau kamu tak letak, maksudnya kamu assume dia adalah positif. Maksudnya dia proses endothermic. Okay? So ini yang kamu kena be careful lah. Selalunya kadang jawapan akhir tu tak lengkap. Dia tak pelajar tak tulis jawapan akhir. Ya? Yeah? Okay. Okay, ada apa-apa soalan tak berkenaan dengan problem 1? Tak ada doktor. Tak ada. Clear Okay. So kalau tak ada apa-apa, saya proceed dengan problem 2. Okay. Problem 2. Calculate the amount of heat released in a reaction, okay, in an aluminium calorimeter. Okay, dia dah bagi tahu siap-siap aluminium calorimeter with a mass of 3087. Kat sini dia bagi mass of calorimeter. So tulis tepi 3087 gram. Okay. So and contain with berapa volume air? Volume air dia water 1700 ml. Okay. So dekat sini, lepas tu dikata the initial temperature of the calorimeter is 25. So T initial sama dengan 25 degree Celsius dan dia meningkat T final sama dengan 27.8 degree Celsius. Okay, dekat sini dia dah bagi tahu siap-siap given specific heat capacity of aluminium. Okay. Okay, kan kadang-kadang kita confuse kan. Kadang bila kata specific heat kan. Okay. So kamu tengok pada unit. Okay. Kalau unit, kalau ada gram, maksudnya dia adalah si besar ke si kecil? Si kecil. Si kecil. Okay. Si kecil. Kalau yang ni pun sama kan? Si kecil. Okay. Cuma kat sini aluminium, so dia adalah datang daripada calorimeter. Sebab tu saya tulis CC. Faham tak? Di dalam pengiraan di dalam pengiraan ni kamu cuma selalunya ada dua benda, calorimeter dengan air. Sebab air adalah surrounding dia. Yang dalam bom calorimeter, surrounding dia adalah air. Ya, boleh faham tak? Okay. So ni adalah CW, sea water. Okay. Macam tu simbol dia. Okay, lepas tu dekat sini dia bagi juga water density. Kenapa dia bagi water density? Sebab kamu kena kira mass of water. Okay. So kamu diberi volume kan? Kamu diberi volume kat sini. Kamu kena kira mass dulu. Mass water yang terlibat sama dengan berapa. Okay. So untuk mengira mass of water, kamu kena ada density ataupun kita panggil sebagai rho. D. Ya. Okay. Density sama dengan mass over volume. So untuk dapatkan mass, kamu kena darabkan 1 gram per mililiter darab dengan volume 1700 ml. Kamu akan dapat 200 gram water. Ni mass of water Boleh nampak tak? Silap-silap. 1700 kan? Ya Allah. 1700. Okay? Okay. Lepas tu untuk formula yang sebenar adalah formula full yang full adalah heat release sama dengan heat absorb by aluminium calorimeter. Yang ni daripada calorimeter lah. Tambah dengan heat absorbed by water. Okay? Water ni adalah surrounding dia. Okay? Okay, sekarang ni bila Q sama dengan jumlah semua ni, kamu akan masukkan formula. Formula ni dia bergantung kepada info yang kamu dapat daripada soalan. Macam contoh, untuk formula yang diguna pakai yang ni, sebab dalam soalan dia bagi specific heat capacity. Dia bagi specific heat capacity, so dia perlukan mass. Itu maksud dia. So Q sama dengan, kamu kena tulis formula campur
M kalorimeter, C kalorimeter, darab dengan perubahan suhu. Sama dengan kamu masukkan nilai 1700 gram ni adalah mass of water, okey, yang kita kira tadi kat sini, okey. Darab dengan 4.18, yang ni adalah C specific heat bagi water 4.18, darab dengan perubahan suhu. Perubahan suhu ni adalah T final tolak T initial. Okey? T final tolak T initial. So kamu dapat 2.8 degree Celsius. Lepas tu tambah dengan yang kalorimeter, mass of kalorimeter 3087 gram. Lepas tu darab dengan 0.55 ni heat, specific heat capacity daripada aluminium. Lepas tu darab dengan perubahan suhu. And then kamu akan dapat jumlah heat yang jumlah heat yang release adalah 25. Okey? Boleh faham tak? Boleh doktor. Okey. Doktor, Ya? formula dalam buku dia terbalik kan doktor? Dia okey. Okey, formula masa awal formula macam mana? Formula bagi simple kalorimeter dengan bom. Dalam buku dia terbalik. Terbalik, maksudnya dia tulis kalorimeter dulu baru water. Kan dalam buku dia punya formula tu kalau bagi simple Q sama dengan C delta T. Delta T. Kalau bagi simple. Kalau dia bagi bom dia C delta T plus dengan MC delta T. Balik ya dalam buku. Sama dengan Okey, kejap. Saya tak berapa clear soalan awak tadi. Terbalik macam mana? saya tengok dekat nota dalam buku. Okey. Formula bagi simple dia tak sama macam dalam problem tu lah. Bagi kalau problem tu dia sebab dia pakai formula simple kalorimeter. Okay. Itu bagi tu. Tapi dalam buku cakap dekat dalam nota Q sama dengan C delta T. Okey. Okey, saya faham. Okey, untuk yang pengiraan part ni sebenarnya dia tak ada, macam saya cakap tadi, dia tak spesifik macam contoh okey Q sama dengan C besar darab dengan delta T. Tak ada. Maksudnya dia bergantung kepada info formation yang ada dalam soalan. Boleh faham tak? Sebab contohnya kalau macam contoh M water mass of water darab dengan C kecil W darab dengan delta T ni sama dengan C besar water darab dengan delta T. Sama je. Boleh faham tak Adam? Tapi untuk memudahkan pengiraan, so kamu kena kembangkan dia sebab kamu ada info berkenaan dengan mass dan juga specific heat capacity. Saya jawab tak soalan awak, Adam? Boleh. Faham. Okey, dia kalau macam isu saya tak faham, saya tak berapa clear yang isu terbalik tu. Tapi kalau contoh macam dalam pengiraan, kamu kira dulu kalorimeter, lepas tu baru yang heat yang absorb by water, tak ada masalah. Sebab at the end kamu akan dapat juga total dia, sebab dia nak jumlah tenaga yang absorb material tu, boundary tu, campur dengan jumlah heat yang kita riliskan kepada surrounding. Surrounding tu adalah water. Dalam kes ni, surrounding ni adalah water. Okay? Okay, boleh tak? Okay, saya pergi kepada problem 3 Okay, sekarang ni macam tadi tu lebih kurang macam combustion dia hydrogen, dia campur dengan, dia compress dengan oxygen gas. Okay, so dia akan menghasilkan heat
okay, menghasilkan haba untuk diriliskan kepada surrounding iaitu water. Okay, dalam kes problem 3 ni, okay, dalam sistem U tu dia ada sodium hydroxide, strong base, okay, dan HCl, hydrochloric acid. This is a strong acid. Okay, bila ada acid dengan base, dia akan menghasilkan garam dan air. Okay, this is part of neutralization experiment. Okay. Okay, so in this problem, okay, you can see that you have volume, okay, volume untuk HCl 100 ml, okay. Okay, lagi satu 100 ml sodium hydroxide, okay. So dalam calculation, kamu kena tambahkan dua-dua ni. So kita akan assume dia akan menjadi 200 ml solution. Okay. So dalam 200 ml solution ni, kamu tengok kepada simbol yang ni ni kita panggil sebagai simbol rho. Ataupun kita panggil sebagai density. Okay. So density kat sini adalah 1 gram per mililiter. Okay. So kamu dah tahu yang dalam pengiraan formula pengiraan heat, okay, ataupun entalpi, kamu perlukan mass of solution. Okay. So mass solution sama dengan 200 ml darab dengan 1 gram per ml. So kamu akan dapat 200 gram. Okay. So sekarang ni ada mass solution. Okay, kita dah ada satu point. Okay. Lepas tu in calorimeter having a heat capacity. Kalau unit dia joule per degree Celsius, dia adalah C besar. C besar untuk kalori meter. Okay, dia dah bagi tu siap-siap dari situ. Sama dengan 15.2 joule per degree Celsius. Okay. Okay, lepas tu initial temperature adalah T initial adalah 23.2 degree Celsius. Okay. So calculate the final temperature. Temperature final dia berapa? So dah diberi asal-asal tu, awal-awal sekali dia bagi heat release adalah entalpi dia. Entalpi dia adalah negatif 56.2 kilojoule per mol. Okay, so kamu akan tengok kepada formula balik. Okay, formula kamu boleh tulis heat dulu, Q, simbol Q Q sama dengan MW C kecil W delta T, okay, campur dengan apa? Sebab dia dah bagi C. Okay, good. C delta T. Okay. Kamu nampak tak dia punya soalan, apa yang saya tunjuk kat sini, different soalan akan bagi different formula. Kamu nampak tak? Ya? Yeah? Dia bergantung kepada information yang ada dalam soalan. Okay. So dalam soalan ni, kamu tengok formula dia dah jadi macam ni. Soalan ni, kalau kamu tulis formula ni, kamu dapat markah sebenarnya. Okay. Tulis formula pun dapat markah. Okay. Kalau kamu tengok compare dengan soalan yang atas ni, soalan problem 2, kamu kena tulis yang ni. Kamu tak boleh tulis yang ni. Jadi different soalan dia akan bagi different information. Okay. Sebab tu kamu kena tengok, perhatikan information yang ada dalam soalan. Okay. Okay, lepas tu dalam kes ni kita panggil sebagai solution lah. Okay. So water ni kita ganti dengan solution. Okay. Yang ni pun solution. Okay. Okay, mass of solution kita ada kat sini 200 gram. Okay. Darab dengan C, capacity dia, heat capacity, specific heat capacity 4.18 joule per gram per degree Celsius. Okay. Lepas tu darab dengan perubahan suhu. Perubahan suhu adalah kamu tulislah delta T dulu. Okay. Lepas tu yang ni campur dengan berapa? Campur dengan C yang ni. C 15.2 darab dengan delta T terus. Okay. Okay, heat yang kamu
baca kat sini, kamu kena ambil kapasiti sahaja. Faham tak? Kamu kena ambil kapasiti sahaja. Maksudnya 56.2. Negatif tu ignore. Sebab dalam istilah heat, ni bila, apa saya nak cakap kat sini, heat ataupun simbol Q, ini adalah unit joule sahaja sebenarnya. Kalau dia melibatkan joule ataupun kilojoule per mol, itu baru entalpi. Okay, now we go for this part. 56.2 kan? 56.2, lepas tu kamu darabkan semua ni. Lepas tu dapatkan delta T berapa. Dan lepas tu delta T ni, delta T ni sama dengan T final tolak T initial. So kamu akan dapat jawapan saya T final adalah 80.08 degree Celsius. Ni T final. Okay, boleh kelas? Okay, kamu kena try kira juga jangan lepas ni lepas tu kamu terus ignore je. Okay, kena try balik kira. Okay, ada apa-apa soalan tak berkenaan dengan problem 3? Ingat kalau kamu masukkan formula ni, untuk entalpi just ambilkan nilai yang tak ada negatif ataupun kita anggap dia positif saja. Okay, pengiraan dia. Okay, now we go for the next problem, problem 4. Okay, so here we have what are the standard enthalpy. Okay, another pengiraan. Okay, lagi satu pengiraan. Ini bila kita guna formula ni bila dia adalah standard. Standard enthalpy maksudnya dia berlaku pada suhu 25 degree Celsius ataupun kita panggil sebagai 298.15 Kelvin. Okay, so bila berlaku pada suhu tersebut, nilai enthalpy dia adalah fix. Melainkan kalau macam kamu, maksud saya formation bila dia melibatkan chemical reaction, contoh macam this CO2 campur dengan si carbon graphite, dia menghasilkan carbon monoxide. So using table, so kamu kena refer kepada table enthalpy of formation yang delta HF tu, not, so kamu kena cari apa produk dia, apa reactant dia. So selalunya dalam case yang selalunya yang orang anggap macam mana cakap kosong, perubahan energi tu tak ada. Contoh macam case carbon graphite sebab kita anggap graphite ni sangat stabil, kita bakar lah macam mana pun dia akan maintain macam tu je. Graphite, cuba bakar ubat pensel pensel Dobby ke apa ke, kamu bakar dia sebenarnya tak ada berlaku energy transfer pun. Dia tak berlaku apa-apa. Kalau kamu tengok kat sini, delta H sama dengan formula yang guna sum of N ni adalah stoichiometry. N ni adalah stoichiometry coefficient darab dengan N standard bagi produk, lepas tu dia tolak dengan reactant. Produk kena tolak reactant. So dekat sini kamu tengok dekat formula ni dari chemical reaction ni, kamu akan nampak delta H sama dengan 2 darab enthalpy CO. Sebab apa 2 kat sini? Sebab stoichiometric coefficient dia 2. Lepas tu tolak dengan jumlah bagi CO2 dan C graphite. Dalam kes ni kamu tengok kalau C graphite nilai dia kosong sebab dia stabil. Bila delta H enthalpy standard dia kosong, maksudnya takkan ada berlaku heat changes terhadap dia. Walau macam mana kita buat react pun, dia akan consider stabil. So delta H dia akan dapat 1
kilojoule per mol. Okay. Untuk standard enthalpy yang simbol yang macam ni okay, kamu tengok kat modul kat bahagian belakang sekali tu ada yang tu adalah saya tak ingat unit dia, tapi dia adalah untuk 1 mol pada suhu 298.15 Kelvin. Dia memang fix. Sorry, Kelvin. Okay. Okay, now we go for the last part. Hess law. Okay. Untuk Hess law, okay, apa saya dah terangkan kat sini, important point yang perlu kamu ambil kira bila kamu nak kira menggunakan Hess law. Okay. Apa Hess law cakap? Hess law cakap the standard enthalpy of reaction is the sum of the standard enthalpy of the reactions into which the overall reaction may be divided. Maksudnya dalam kamu nak menghasilkan contoh satu chemical reaction, contoh macam karbon campur dengan oksigen, okay, menghasilkan CO2 contoh sebenarnya proses ni dia bukan terjadi, dia pengiraan total energy tu, contoh kalau karbon ni dia mengalami reaction dengan material lain dan dia at the end dia menghasilkan juga produk yang sama. Jadi laluan chemical reaction yang lain tu dia akan total up sama juga dengan macam mana karbon campur oksigen menghasilkan CO2. Itu dia punya orang kata conclusion dia. Okay, macam Hess law ni, contoh kalau kamu ada A campur B menghasilkan C kan. Okay, contoh A ni dia boleh hasilkan D, lepas tu dia menghasilkan E, dia menghasilkan E campur F. Okay, lepas tu dia baru menghasilkan C. Okay, dalam kes ni contoh ni delta H1, ni delta H2, ni delta H3, delta H4. Okay, dalam kes ni delta H1 sama dengan delta H2 campur delta H3 campur delta H4. Okay, itu maksud dia. Ini yang apa Hess law cakap. Okay. Okay, dalam pengiraan yang melibatkan Hess law, kamu ada a few important points yang kamu kena take note. Okay, the first one is bila kamu nak balancekan chemical reaction, kamu kena make sure yang kamu darabkan, okay, darabkan juga dia punya enthalpy value. Contoh, kalau macam kamu darabkan 3 untuk macam nak balancekan dia punya at the end tu chemical reaction dia. So dia punya enthalpy value pun, okay, kamu kena darab dengan 3. Okay, itu point yang pertama lah. Okay, point kedua, when switch the chemical reaction, the sign positive or negative should be changed also. Okay, maksudnya kalau macam contoh dalam keadaan chemical reaction tu maksudnya sebenarnya produk tu dekat bahagian reactant. Jadi bila dia dekat bahagian reactant, kamu kena switch kan. Maksudnya daripada produk dia jadi reactant. So bila kamu switch kan, kamu kena tukar juga simbol delta H tu sendiri. Dia akan jadi terbalik. Okay? Yang negative sign dengan positive sign pada enthalpy Okay. Ketiga, the remaining reactants and product will be the overall or final chemical reaction. The remaining reactant yang product will be the overall or final chemical reaction. Maksudnya lepas kamu dah cancel out reactant yang tak terlibat, kamu akan dapat juga final chemical reaction yang macam mana kamu nak determine tu. Okay, kita tengok pada problem 5. Contoh kepada calculation ni, calculate the standard enthalpy of the reaction below of combustion of benzene, okay, and cyclohexane. Okay, kalau dalam kes ni, this is benzene ni benzene, dia mengalami pembakaran dengan gas hidrogen lepas tu dia menghasilkan cyclohexane. Berapa delta enthalpy dia? Ni yang kita nak kira. Tapi dekat soalan tersebut dia dah bagi 3 chemical reaction. Okay, so dalam 3 chemical reaction ni, okay, kamu kena tengok
Okey, dalam chemical reaction ni, okey, yang kamu nampak C6H6 dekat belah reactant. Betul? Okey. So C6H6 kamu maintainkan dia dekat sini. Okey. Lepas tu kamu tengok pula dia punya produk. Produk dia C6H12. C6H12 dekat sini kan? Dia dekat sini. So kamu kena switchkan dia. Yang ni menjadi sini. So dia akan jadi 6CO2 gas campur 6H2O liquid menghasilkan C6H12 liquid campur 9O2. Ini gas lah sebenarnya. Okay. So dia punya entalpi dia akan menjadi positif. Positif 3930 kilojoule. Yang ni, yang switch ni yang mau saya terangkan dalam nombor 2 tadi. Okay. Okay, next kita tengok pula. Kita dah switch yang ni kan, yang chemical reaction yang kedua ni. Okay, sekarang kita tengok yang H2O ni pula. H2O liter menghasilkan H2 campur setengah O2. Okay, so kamu tengok hidrogen dekat belah reactant. Tapi dekat dalam chemical reaction ni, hidrogen dekat belah produk. So kita kena switchkan juga. So yang ni kita akan switch. So kita akan tulis kat sini H2 gas campur setengah O2 gas menghasilkan H2O liquid. So kat sini data entalpi dia akan jadi negatif 286 kilojoule. Okey? Nampak tak? Daripada simbol positif dia jadi negatif. Okey? Nampak Okey. So sekarang ni bila kamu dah nak cancel out, okey, kamu dah nampak susunan dia dah okey, sini kat sini kan. Lepas tu yang ni pun kat sini. Okey. Sekarang kamu tengok balik pada chemical reaction yang terlibat. Dekat hidrogen ni ada 3. Perasan tak? Okey. So kita pergi dekat chemical reaction yang melibatkan H2. Okey. So kita pergi dekat hidrogen ni. Okey, kita tulis sini. So sini kena darab dengan 3. Nampak tak? Kita kena darab dengan 3. So entalpi pun kita kena darab dengan 3. Okey, yang ni statement nombor 1. Okey. Kamu kena darabkan, bila kamu nak balancekan dia, kena darab dengan perkali stoichiometry yang ada dalam soalan. Okey. Okey, lepas tu apa yang kamu kena buat? Okey, bila dah jumpa macam ni dan kamu yang ni kamu akan dapat jawapan 286 darab 3 berapa? 286 darab 3 saya dapat negatif 858 kilojoule. Okey? So lepas tu bila kamu dah darab dengan 3 ni kan, okey, biarkan dia. Okey? So sekarang ni macam mana kamu nak cancel outkan dia? Okey. Cancel outkan dia. Okey, kalau macam ni kamu tengok satu-satu. By the time kamu nak cancel out, kamu tengok dekat, okey, contoh dekat chemical reaction ni kita ada oksigen. Okey, kita tengok bahagian oksigen Okey, oksigen ni reactant, ni produk. Boleh faham tak? Ni reactant, ni produk. Okey. Okey, untuk oksigen kamu kena tengok reaction ni dengan ni je. Okey. So untuk oksigen kat atas ni yang pertama kita ada 15/2. Betul? 15/2. So ada oksigen tak lagi dekat belah reactant? Ada 3/2. Datang daripada ni Okey. So dekat belah produk ada tak oksigen? Ada kat sini. Okey. So 9. Okey, 15/2 tambah 3/2 sama dengan 18/2. Okey. So 18/2 sama dengan 9. So 9
reactant 9, produk 9, so dia stabil. So kamu boleh cancel out. Ni cancel out, yang ni cancel out, yang ni cancel out. Ni nampak tak? Okay. Lepas tu bila dah cancel out ke oksigen, lepas tu tengok pula pada CO2 pula. CO2, yang ni reactant, yang ni produk. Okay, untuk CO2, kamu tengok tindak balas yang pertama, CO2 ada 6 dekat belah produk. Okay, lepas tu apa? Mana lagi CO2? Dekat belah reaktan ada 1, yang ni CO2. Itu saja. So, 6 boleh cancel out. Okay? Lagi apa? Apa yang nak kena cancel out? Air. Sebab dalam overall reaction, chemical reaction ni tak ada molekul air So, kita kena cancel out kan. Okay? So, kat sini H2O, kamu tengok reaction yang pertama. Ada air tak? Ada kan? So, kita tulis 3 sini. Lepas tu untuk reaction kedua, ada H2O tak? Ada 6. Lepas tu yang ketiga, ada tak? Belah produk 3. So, total dia akan jadi 6, sini 6. Okay? So, kita boleh cancel out. So, sebenarnya yang tinggal adalah C6H6 campur 3H2 menghasilkan C6H12 liquid. Okay. So, sekarang ni apa yang saya nak tunjuk kat sini, bila semua dah cancel out, yang tak terlibat tu cancel out. Lepas tu kamu terus buat apa? Pengiraan. So, pengiraan dia adalah negatif 3268 campur 3930 campur negatif 858 kilojoule. So, sama dengan negatif 196 kilojoule. Okay. So, ini jawapan dia. Okay. So, saya harap kamu boleh dapat tangkap apa key point yang diperlukan dalam pengiraan menggunakan Hess law. Okay. Sorry, saya tak buka video. Okay, ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Berkenaan dengan Hess law, okay? Okay. So, saya rasa sampai di sini je our class for today. And yang quiz malam tu, okay, saya minta semua untuk saya rasa jawapan semua dah ada kan? By the time awak dah jawab soalan terus dapat jawapan, betul? Ada. Yang ada. Okay. Betul. Okay. Okay, so saya rasa sampai di sini je our class for today. So, tahniah semua sebab bagi komitmen yang sangat baik dan saya sangat happy, okay? Sebab yelah, you all assignment hantar, semua assessment buat, okay? Itu yang saya nak, okay? Lepas tu, just be ready untuk next week, minggu terakhir kan? Okay, minggu terakhir, quiz yang terakhir, okay? Quiz 5 kita buat pada hari Rabu. Kalau tak ada masalah lah, hari Rabu macam biasa Rabu 9 malam sampai 9.30, okay? Okay, ada apa-apa soalan lagi tak? Tak ada? Okay. Okay, dengan ni saya ucapkan terima kasih banyak. Dan if you have any question, just text me. And untuk final, saya harap kamu boleh get ready dengan tarikh-tarikh yang telah ditetapkan sebab tarikh pun dah ada, tarikh final exam. Dan make sure kamu jangan terlupa untuk jawab final exam. Itu yang paling penting. Okay? Okay, so saya rasa di sini je. Okay, sampai sini je kelas untuk hari ni. Okay, nanti saya akan upload dalam YouTube dan kamu boleh tengok lah. Okay?
Okay, so thank you guys. Okay, Thank you, Thank you. Dokter. thank you, Thank you, Doktor. Doktor. Thank you, Dokter. Thank you, Doktor.